من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكمالك وعدد لكماله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala masih lagi mengekal macam-macam nikmat yang kita nak hitung taknya habis. Berbagai-bagai nikmat kita hidup berpanjang lagi, dalam sihat wal afiah, lapang masa. Boleh kita gunakan masa-masa kita tu penuh dengan benda-benda perkara yang Allah Ta'ala redha. Itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan beri kepada kita macam-macam yang kalau kita nak hitungnya tak habis. Kadang-kadang kita ni orang panggil kata tergelar. Setengah-setengah tu tergelar dalam nikmat oleh kerana banyaknya nikmat Allah bagi kepada kita. Duk berasa kata tak apa lagi, hebat lagi, berasa tak ada hal lagi. Yang menyebabkan kita terlupa. Lala galik kita kata satu hari kita kena jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya bila kita ada dalam majlis-majlis yang mengingat kita kepada Allah, ingat pada akhirat, ingat mati, inilah yang nak betul kelik keadaan hidup kita. Yang kita hidup, orang panggil kata hidup hanyut. Hanyut dengan dunia, hanyut dengan suasana, hanyut dengan keadaan setempat. Ngikut hanyut maya tu maya Jum'ah, tapi dalam hadut maya Jum'ah kadang-kadang duk hanyut lagi. Hanyut mana? Wasa lambat lagi, wasa tak ada apa lagi. Nak kata berapa banyak weh, habis itulah para alim ulama ya besar kepada kita. Jangan kamu sedak, jangan kamu tertipu, makna jangan sedak kamu dengan sihat. Kerana mati tak nanti sakit. Tak nanti sakit berat mati ni. Tak hati kata duduk hospital bulan-bulan, tak hati duduk tika bertahun-tahun dah. Kadang-kadang segar, kabar-kabar bunyi orang kata tak ada dah tak di. Tak di dah kedate. Maka aitel setengah bak-bak mana mata mati tu. Dah segar, dah sihat. Engkau siapa kata kita orang juru dengar keju Allah marai dah duk janji nak pergi makan pulau. Tak, itu nak bayak kata jangan kita tertipu, jangan sedak dengan sehat kita. Kerana mati tidak mesti sakit berat. Jangan kamu tertipu dengan muda kamu. Jangan kamu tertipu. Kerana mati bukan nanti tua. Kata ulama. Bukan kata nanti tua bokok, nanti tua hingga siapa nyanyo. Dah, muda apa belana matilah ni. Anak oleh wate mutu. Stay kereta mati buat muda-muda. Ini makna kata janganlah kita ni berasa sedap dengan perkara-perkara yang Allah Ta'ala beri pada kita, berasa kata kita terjamin daripada kematian. Pasal mati ni tak terlepas kita ni kena pergi belakang, kena jumpa belakang. Cumanya hak paling kita rusing dan hak perlu kita fikir lepas pada mati. Tu masa hidup ni bukan tak saya fikir, bukan kata pahala ni masa kita hidup tak kena fikir. Tak fikir fikir cara kita nak hidup, cara kita nak cari nafkah anak isteri, cara kita nak kerja, fikir juga. Tapi janganlah pelajar fikir hingga sampai terlupa kita. Terlupa fikir lepas pada mati. Yang kita pergi tak kelik mari dah, lepas tu pergi pula dah, panjang dak tu. Bukan sehari dua.
Kita hidup di dunia ni 40, 50, 60, 70, 80 terik. Hingga sampai 90 jari-jari tu. Nyok tu je lah. Adapun dek nang tak ada dah, tak ada nak bilai. Tak tahu nak bilai berapa ribu, berapa million tahun dah dan perpanjangi. Abada. Khalidin, Allah Taala kata. Selama-lama kekal dek nang. Tak kelik mari dah. Tak ada dah peluang untuk kita nak kema. Untuk nak mari baik mula dah tu. Habis tu baik kita jahat berhutang bertuah celaka kita sini masa kita duduk lon ni. Habis tu berhutanglah kita. Berhutang betul kan? Berhutang boleh kita ada pergi mari di rumah Allah. Nak kata berapa banyak, kadang-kadang setengah tu tepi dengan sejik tak boleh mari. Sebab apa? Tuhan tak pilih. Habis tu kita sama-sama bila boleh mari buat baik, jangan berasa kita. Jangan berasa, aku boleh jangan. Bukan kita. Tuhan pilih. Kalau Tuhan tak pilih, tepi tangga tak mari. Tuhan pilih kita. Habis tu mujur. Rasa Allah nasibnya aku. Nasib baiklah aku boleh mari. Walaupun rumah tak dekat dengan sejik jauh. Nak start mutu 4-5 minit. Baru nak sampai sejik. Tapi Allah pilih. Tuhan jemput aku mari di rumah dia. Ini orang panggil jadi tetamu Allah. Orang boleh jadi tetamu Allah di dunia, akhirat ada harapan jadi tetamu Allah. Orang tak boleh jadi tetamu Allah di dunia, akhirat sohagatlah. Sohagat. Pasal apa? Kita belakang. Tak madu. Wa man a'rada an zikri, Allah kata. Fa inna lahu ma'ishatan danka. Mana-mana orang belakang padaku hidup di dunia ni, belakang tak mari sijik. Tak saya dengar perkara hak berkait dengan agama Allah. Tak saya dengar perkara hak berkait dengan diri masing-masing. Tak ada. Dia hidup dari sepik. Bakit di akhirat gitu hatta bakit dalam buta. Walaupun dia atas dunia ni mata celak, nampak, tapi akhirat gigi bakit buta mata. Tu dia tanya tu Tuhan. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basir. Lah mana ni Tuhan, membakit aku di badan mahsyar ni buta, sedih aku atas dunia hari tu ku celak, nampak berjalan boleh pergi rata 4 rata 3 kerana boleh bakit di badan mahsyar jadi buta ni ya Allah. Tu Tuhan kata atatka. Kazalika atatka ayatuna fanasitaha. Hari tu aku hantar macam-macam tanda-tanda. Turun dengan Quran tak tahu berapa ribu ayat. Hantar dengan Nabi Rasul. Beribu-ribu Nabi. Hantar pula dah sahabat-sahabat Nabi. Alim ulama. Tok guru. Ustaz hantar mari sejik surah. Wak paling belakang. Wak tak madu. Hantar pula dah kawit mari. Khabar. Tak khabar kita tak tahu. Tu kawit itu Allah hantar tu. Ayatuna tu. Tanda-tanda Allah. Tuhan hantar khabar. Khabar kata kita tak ada mempunyai kuasa gapo. Kita lemah segala-gala. Tapi tak khabar. Fanasitaha. Tak ambil peduli. Tak ambil berat. Berasa tak ada hal. Berasa ada apa berasa gitu. Tu dah Tuhan kata. Wa kazalikal yawma tumsa. Hari ni aku tak ada kat aku. Hari tu tak ada hangat kat aku. Duk bunyi orang bel kio sejik tak hari. Bunyi ustaz tu baca sejik tak jenguk. Boleh lah sekali seorang. Sekali seorang kita hidup. Pas kita hidup sekali ni dah. Ingat situ lah hidup kita sekali ni lah. Molek kita sekali ni insya-Allah selamat kita di sana. Allah tak molek kita di hari ni ataupun di dunia ni, tak tahulah ada nu berpanjang kita duduk dalam azab, dalam sengsara. Dalam kita ni tak ada keuntungan, tak ada laba kita sikit pun pada nu hak panjang. Allah, tu ingatlah. Habis itulah malaikat Jibril kata ke Nabi kita supaya kita sedar, supaya kita fikir, bubuh dalam kepala kita, ramuk dalam diri kita masing-masing. Ish ma syi'ta. Hiduplah nak hidup gua apa. Tapi ingat fa innaka mayyitun. Satu hari kena mati. Kita tak lepas pada mati. Mati belaka. Tak kira tua muda, sehat gagah sakit, kaya raya, mati belaka. Raja rakyat mati, pemimpin, orang hak bawah pada pemimpin mati belaka. Fa innaka mayyitun. Habis tu mu hidup baik-baik. Hidup molek, hidup sekali ni yo, hidup sekali ni yo. Tu. Lepas tu
wa ahbib man ahbabka. Kasihlah kepada orang yang nak kasih tu. Tapi ingat, satu hari fa innaka mufariqun. Satu hari kena pisah. Orang yang kita kasih saya, kita sahabatlah mana pun kita ni tak boleh terlepas dengan dia. Duduk sekali sama dengan dia. Bahasa kata kita kait, ikat hati dengan dia tu. Satu hari kita kena pisah. Kena pisah. Oleh kita dengar begini supaya sedar ya ni. Supaya duduk dalam hati kita, duduk dalam jiwa, kepala otak kita, duduk dalam sedar, duduk dalam terkabar, lepas daripada hanyut-hanyut. Hanyut ni ya hanyut. Hanyut dengan perkara-perkara hodok keliling kelala pinggir kita tu lah. Dengan anak, dengan bini, dengan keluarga. Hanyut dengan jiran, dengan saing godong. Hanyut lagi dengan kerja buat kita. Menyebabkan kita berasa kata lambat lagi. Ataupun tak mati dah aku kadang-kadang setengah. Rasa pun tak ada hal dah aku ni. Rasa selamat dah aku ni. Lepas pada mati pun tak ada apa Tak kira Tuhan nak buh dalam neraka. Jangan. Kebaikan kita tak kata besar sikit ya. Ayat Imam baca ni, wa may ya'mal misqala zarrah. Mana-mana orang yang kerja di atas muka ni walaupun besar zarrah. Besar zarrah ni besar mana? Besar kaki sumuk. Kaki sumuk tu besar lagi tu. Bulu betih sumuk. Lu ke? Sumuk ada juga bulu betih. Orang buku gambar ke? Dia boleh zoom. Boleh tarik gambar hak kecil dia ada besar. Rupa-rupa sumuk pun ada juga bulu betih. Ada bulu betih. Tapi tak banyak pun kita. Adalah 3-4 rak bulu betih dia tu. Mana sumuk kaki dia tu halus. Bulu betih tu halus lagi. Mana-mana orang yang kerja kejahatan walaupun besar bulu betih sumuk. Boleh tengok akhirat lagi. Boleh tengok. Hak dia buat jahat. Hak baik pun serupalah. Kebaikan kita ada asal kali. Tolong kuih kacau duk pi batas. Nampak kacau pecah. Budak duk main warna pecah jebur kacau. Lagi kamu tu kereta mari ataupun budak-budaknya berlari kat ni kena kacau ni, kita kuih kaki kita pah gitu. Tak ada mek tangan. Kuih kaki puff. Naya belum masuk dalam parit. Boleh tengok akhirat gigi kebaikan kita. Apa tah kalau kita buat besar pada tu lagi. Tolong orang ataupun kita tolong agama Allah dengan melakukan tubuh badan kita ataupun dengan duit pitih kita masuk sijik, masuk surah, turun pada pakai miskin, apa saja yang kita boleh tolong agama Allah tu lebih lagi lah. Lebih lagi lah kita boleh tengok di akhirat sana. Oleh itu ingatlah dalam hidup kita yang sekali ning dah tak ada dah, yang kedua yang ketiga baiklah hatilah dalam hidup kita. Perhati molek. Cuma sikit dalam hidup nak kecek, nak buat, nak kata, nak bergapo, semua tu duduk dalam beringat. Duduk dalam perhati. Kerana kita tak terlepas daripada 5 hukum yang Allah Ta'ala taklif atas kita orang bagai mukallaf ni, tak terlepas daripada wajib, haram, sunat, makruh, haruh. 5 hukum tu ya. Bila kita celak patah pagi bangun, tak lepas ada 5 hukum ni. Mana-mana so daripada tu. Itulah lebih kurangnya kita boleh ambil jadi sebagaimana tazkirah, peringatan dalam hidup kita. Kerana kita ni perlu ni fazakir Allah Ta'ala, hendaklah beri tazkirah, beri peringatan. Kerana apa? Fa inna zikra, tazkirah, peringatan ini adalah beri manfaat bagi orang-orang beriman. Kita ni lalah ke? Galik ke? Bila kita dengar tazkirah, sungguh kita galik. Galik. Daging lembu ni tubik apa kilo? Dia. 15 kilo apa hari duk kendai lagi hak ni cicah, hak ni bakar lah, panas tubuh-tubuh, makan daging sehari 2 ni tak. Tu galik kita. Bukan salah makan daging, nak ayat tu galik. Apa tak ada jemaah bakar daging. Tu galik. Alah tu dengan daging, lepas tu dengan kerja dengan buat habis-habis lagi dah. Itulah, semoga Allah Ta'ala beri manfaat hidup kita, barakat hidup kita, menambah kebaikan lagi dalam hidup kita dan mati kita dalam iman, insya-Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa dafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Bawa kitab lah. Tengok di muka 5.
Tengok di muka 5 duk di ke-14. Ke-14 turun pada baris 2, 4, 5, 7, 8. Baris yang ke-8 ke-14-nya kaunuhu qadiran. Kita berasa tanda hak beradu hari tu sini dah ni. Ngajah hak akhir suk hak lah suk belum covid. Ni covid tak habis lagi. Pak demo lah pak kita ni. Alhamdulillah selamat dah pak kita dah. Agak-agak tu. Pak demo dah ada lagi, sikit-sikit lagi. Nah. Dia ngajah hak lah suk belum ada covid. Beradu situ dah tu ngikut tanda lah. Sifat Allah Ta'ala banyak. Ni duk royak sokmo-sokmo. Banyak mana? Tak dapat kita nak menghenggokan. Tak boleh kita nak menentu kata juta, 2 juta, 3 juta ataupun beratus million juta, trilion. Tak boleh. Tak boleh kita nak menentu kata sifat tu nyok ni tak boleh. Banyak ni. Ilmu banyak setara Nabi SAW. Nabi kata la uhsi thana'an alaik. Aku tak kuasa nak puji atasmu ya Allah. Karena sifat kamalah, sifat kepujian ni sifat Allah belaka. Nabi kata la uhsi, aku tak kuasa nak menghenggokan puji atasmu. Tak kuasa makna banyak. Banyak sifat Allah. Pas ni kat mana 20? 20 ni hak ulama buat supaya kita mudah tuju. Bila kita geti 20 ni, faham kejap kita pergi 20 ni, kelima syahadah kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah terjaga. Tu ya tujuan. Walau email kita ada belaka dah. Kita ayah kita orang berimeh, mak kita orang Islam, kita anak pun Islam apa tu? Orang panggil Islam taba'an li abawai. Islam mengikut ibu bapa kita. Tak payah mengucap 2 kalimah syahadah. Walaupun ada setengah-setengah ulama kata wajib juga mengucap seumur hidup sekali. Walaupun kita ni beranak anak orang Islam dah, anak orang beriman dah, ada juga setengah-setengah ulama kata wajib juga kita mengucap sebagaimana nak tanda kata kita ni orang beriman, orang Islam sekali seumur hidup. Ada pun dalam mazhab Imam Syafi'i pada dah. Pada dengan mak pak kita orang beriman, orang Islam, kita anak tak payah dah. Iman ada dah. Bila iman ada dah, email kita ni tetap kejap ada dengan kita siapa mati ke ano. Tu tak jamin. Tak jamin. Dia ada kala kurang. Al-iman yazid wa yanqus. Email ada kala ya tambah. Tambah tu gajing. Tu tak bila tak apa lagi sejik siapa dah tu. Tu tambah tu. Tak bila tak apa lagi mari bayar ada dah jengok. Apa tu? Email nambah. Nambah email. Siapa dah cengok duduk dalam duduk hati tak bila. Ngepek aku tak bila dah tu. Mana orang ni lewat. Walah tak bila duk mari pergi tu sama dah. Nak oyak atas hari yang tambah email awal pada tak bila lagi mari. Lepas tu hari kurang kono. Hari kurang tu. Pukul 8.30 baru bunyi Allahumma hdini fi man hadai. Payah subuh pukul 8.30. Habis dah waktu. Tu kau kurang. Begitulah nak oyak email kita yang ada kala kau tambah. Ada kala kurang. Dan ada kala cari hak kita panggil murtad tu na'udzubillah tu taruk kosong. Mana email kita tak terjamin. Oleh itu kita nak jaga email-email kita ni di antaranya kena Allah. Kena Allah yakni kenakan sifat-sifat Allah. Kerana Tuhan ni kita nak kenal dengan nampak tak boleh. Tak boleh ke mana makna tak dapat izin dari Allah. Tak biasa berlaku di atas muka dunia ni manusia yang boleh melihat Allah dalam keadaan jaga kecuali ada setengah ulama kata Nabi SAW seorang je pernah melihat Allah ketika jaga. Lain pada tu tak ada. Habis tu antaranya kitab Misbahun Munir di hujung-hujung tu ya royak jaga. Mana-mana orang yang mendakwa diri kata dia melihat Allah di dalam keadaan jaga, orang ni rosak agama. Kerana tak berlaku. Kerana Tuhan tak kuasa, kerana we menapak dia di atas dunia, bukan tak kuasa tapi dunia ni tak patut, tak layak nak melihat zat ya Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, tak patut. Kerana dunia ni pak tak syamai, pak tak molek, pak cemalah kita kata. Kita nak terima barang molek-molek daripada raja,
Tak kena nak terima tepi Aicha. Nak terima mana? Tempat oleh dalam Hong Song, dalam Rongreng. Tempat ada juh ni. Ada dengan kursi berderai, ada dengan bunga, dengan pelita macam-macam. Nah, naik terima by pria rabat ni. Pak comel tak? Tu. Maksud gitulah nak nampak tak? Adapun kita melihat Allah, hak boleh melihatnya orang berimeh ialah di dalam syurga. Siapa di dalam syurga? Orang berimeh. Adapun Allah tidak dalam syurga. Nama duk bahaya tu hidup dalam syurga lah pula tu. Tidak dalam syurga. Pas lagu mana? Tu wallahu a'lam lah. Insya-Allah kita semua boleh melihat dalam syurga. Pas boleh royak. Lah ni kita nak royak tak boleh. Lagu mana rupa, lagu mana cara, baik mana tu nak royak boleh. Cuma boleh royak atau kita orang berimeh ni boleh tengok Allah di dalam syurga. Di dunia tak boleh. Ke tempat comel. Bukan tempat yang layak nak melihat zat Allah. Mana kita nak kenal Allah bukan hati boleh tengok. Pas kenal lagu mana? Kenal melalui sifat-sifat dia. Ngaji sifat dia tu hai bersifat dengan sifat gapo kata ni kenal aku ni. Nah, ni nak pahal kata sifat Allah banyak. 20 sifat ni hak ulama buat supaya nak jaga kelimah syahadah kita. Nak jaga iman kita daripada rosak, daripada murtad kita panggil. Ni 20 sifat hak wajib lah ulama kata wajib. Wajib kita ni tahu. Sekurang-kurangnya tahu makna, tahu arti, boleh buat tubik dalil sekurang-kurangnya. Nah, kalau ni hubung di sifat yang ke-13, sifat yang ke-14. 14 ni pun kena syarah lagi. Kerana tu hai sifat wujud dulu kan. Boleh yang ke-14 ni boleh bunyi dulu ke dia. Ni orang panggil kata tertib pada sebutan saja. Tertib li zikri. Tertib pada sebutan saja. Adapun pada hakikat sifat Allah semua sedia berlaku. Tak ada dulu, tak ada ke dia. Nak sebut lagu mana, barang banyak tapi nak sebut sepatah masuk habis. Ayoh. Nah, bila lah banyak, ya sebut bunyi dulu ke dia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga hingga sampai yang ke-14 dah. Malam ni kita nak bercara ni. Apa dia sifat yang ke-14-nya? Daripada 20 sifat yang wajib atas kita tiap-tiap mukallaf kena tahu ialah kaunuhu qadiran. Kaunuhu ta'ala qadiran. Bahasa kita terjemah bahasa keadaannya Allah Ta'ala yang kuasa. Ni. Tu terjemah baru tu. Terjemah ni saling bahasa daripada bahasa Arab kepada Melayu kita. Keadaan yang Allah Ta'ala yang kuasa. Bermula maknanya. Ni makna pula. Arti lain, makna lain. Kita banyak kadang-kadang. Nah, saling bahasa gini, tapi maksud makna gini pula. Kita kecek sama-sama kita kadang-kadang banyak. Kecek tu rupa tak boleh gi, tapi bawa kata reti makna faham. Tapi banyak kita kecek bahasa Melayu kita ni banyak ke faham dah. Adik-adik, kalau nak naik. Kita royak ke anak kita pagi-pagi, cepat-cepat adik, ada 5 minit kalau nak naik dah. Tu kita geti. Tapi kalau ngikut Zohir tu, ceranggah. Kalau boleh naik. Siapa pria masuk pukul 8, bung, kalau naik langit. Gitu. Dah. Makna kok lain. Makna kata siapa pria masuk kelas, keru nak ngajar, keru nak gapo. Itu maksud kalau naik tau. Kita panggil anak sekolah. Sekolah beranak. Dah anak kita tu pergi sekolah. Tapi panggil anak sekolah. Gitulah maknanya. Kata kadang-kadang arti ni gini, makna tu ya nak faham ataupun nak syarah, nak ambil pengertian daripada arti-arti. Nak ambil pengertian daripada apa yang dimaksud dalam kata arti itu. Maknanya makna kaunuhu ta'ala qadiran tu. Apa maksud? Yaitu kaunuhu qadiran tu satu sifat yang sabit bagi zat. Kaunuhu tu adalah satu sifat yang sabit. Sabit ni bahasa kita yang tetap. Tetap sifat ni. Tetap bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Tu kaunuhu. Kalau gitu kudrat dengan kaunuhu qadiran ni ada tak beza? Ada.
Baca tu bunyi lain dah. Qudratun, hak ni kaunuhu qadiran. Lain dah baca Bila lain baca pengertian lain Bila sebut kudrat, apa nak royak? Ini nak royak nama bagi satu sifat. Hak bahasa ada betul-betul di zat tu tu kudrat saja. Hak kita ngaji lepas mari dah. Tu ulama mari terjemuh saling bahasa kita ada setengah buah makna kuasa, buah arti kuasa. Ada setengah ulama hak kedia-kedia ni buah pekuasa. Supaya nak beza sikit di antara pekuasa dengan kuasa. Kan hak ni nak royak nama bagi satu sifat hak ada betul-betul di zat tu kudrat. Adapun kaunuhu qadiran ni bukan nak royak betul kuasa dah ada di zat tu dah. Nak royak betul keadaan. Berlain tu. Kuasa dengan keadaan kuasa lain. Kuasa ialah sifat hak ada betul-betul di zat. Keadaan kuasa berlain ni tu. Bukan nak royak hak bahasa ada betul-betul di zat tu dah. Nak royak betul keadaan. Ini setengah-setengah Tok Guru beri syarah baju dengan berbaju. Lain tu. Baju ni hak kita duk kain ni baju. Kalau kita sakut. Kalau kita tahu bawah tu duduk bawah tu, atas tangga, atas kepala tangga tu baju. Kain. Awak kain ke, awak plastik ke, awak kain payung ke, baju kita dak. Tapi bila kita buh tubuh kita siang dengan kacing bubuh dengan sik, panggil berbaju dalam segi bahasa. Lain. Pengertian lain dah. Baju diri baju tu, duk mana-mana pun baju situ, tapi bila masuk dia tubuh badan kita, panggil berbaju. Kena kepada baju ke kena kepada gapo bila sebut atau berbaju. Tapi bila sebut kita kecek bahasa Melayu kampung-kampung kita tak kecek berbaju. Kita kecek dengan ada sabdu sikit baju. Kita kecek. Baju tu tak ada sedik. Baju. Tak ada sedik tu. Kerana beli baju tak kedai tak ada sedik. Tapi bila buh tubuh orang panggil ada sedik, kecek peti ada sedik baju. Habis tu kita nampak orang hak tak pakai baju tu beg gaduh-gaduh. Kerana kerana tak baju. Tu. Tak pakai baju lah orang tu. Baju dengan baju lain. Ada beza sikit. Baju kena pada kain. Apabila sebut atau berbaju kena kepada keadaan seorang tu pakai baju. Bahaya tu. Menengung belakang. Tak payah sudah. Payah. Nak ayat tu keadaan. Ni sifat bukan bahasa sifat ada. Sifat ma'ani kudrat tu tak. Bukan bahasa tu. Bukan bahasa tu. Orang panggil keadaan. Sifat bahasa sungguh. Umpamanya seperti mani. Sifat bahasa ada. Mani. Sifat bahasa ada. Duduk dalam gelah. Gelah tu ya bulat. Gelah ni bulat ni. Bulat ni bukan bahasa ada bulat gelah ni. Ni duk ayat tak ada pula dah. Malu kok orang. Mau tanya bulat ni ada ke tak ada bulat gelah ni? Ni jawab ada. Tak ada. Tak ada. Pada mata tu ni gelah. Bukan bulat. Kalau nak tanya diri bulat ni ada ke tak? Ada. Cuma bila orang tanya sekali lagi, bulat ni sungguh tak? Tu baru boleh kita jawab. Sungguh. Makna nak royak apa? Sifat bulat, sifat bahasa sungguh. Bukan sifat bahasa ada. Bulat, kepek, belok, betul. Panjang, pandok tu bukan sifat bahasa ada. Besar, kecil, bukan sifat bahasa ada tu. Orang panggil sifat bahasa sungguh. Begitulah kaunuhu ni. Kaunuhu ni, orang panggil sifat yang sabit. Sifat bahasa sungguh. Bukan ada sebagaimana sifat ma'ani kudrat tu dak. Gitu nak ibahai. Jadi makna bagi sifat kudrat, makna bagi kaunuhu tadi tu dia sebut sini ialah satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat itu bersifat dengan kudrat. Kudrat lain, kaunuhu qadiran lain. Beza situ. Iaitu kaunuhu qadiran tu lain daripada kudrat yang mari sebut kat sini. Lain bukan.
Bukan hak tulo. Nama kita faham atau kaunuhu qadiran dengan kudratun hak tulo. Tak berlain ni. Lain daripada kudrat. Kudrat nak royak hak nung. Sifat hak ada betul-betul di zat. Adapun qadiran bukan dak. Dan melazim ia kaunuhu qadiran tu bagi kudrat. Ia ada lazim. Ada berekal kita panggil. Ada berekal di antara dua tu. Tu ada berekal lah di antara kudrat dengan kaunuhu qadiran tu. Ada lazim melazim di antara dua tu. Lawe bagi kaunuhu qadiran tu. Kaunuhu ajizan. Arti bahasa kita keadaannya Allah Ta'ala yang lemah. Ini hak lawan duk ayat ni. Hak lawan bagi qadiran tu gak ialah ajizan, kaunuhu ajizan, keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Iaitu keadaan yang lemah tu mustahil. Tu tak boleh terima. Akal fikiran kita tak boleh nak terima. Kata Allah tu bersifat dengan keadaan yang lemah. Habis ia orang mustahil tu. Kerana mustahil perkara tak ada lagi dak. Tak terima pada akal kita. Kerana bila Allah tu bersifat dengan keadaan yang lemah, yang menyebabkan tak ada sifat kudrat lezat. Kerana qadiran tu, kaunuhu qadiran tu yang melazim dengan sifat kudrat. Bila ia tak ada sifat kaunuhu qadiran, orang panggil kaunuhu ajizan. Bila kaunuhu ajizan tak ada kudrat lezat. Bila tak ada, lemah. Bila lemah, tu dia nak pergi menyebab tak ada kuasa. Tak kuasa, tak boleh nak menjadi. Bila tak boleh nak menjadi, tak boleh nak ada perkara ni. Hak kita duk tengok ni. Tak kira lah langit, bumi, bukit, buka, kayu, kaya, laut, darat, dunia, akhirat, syurga, neraka, kita semua ni. Laut, teh, segala-gala hak kita duk nampak di atas muka dunia ni, tak ada perkara habuk. Lepas kita tengok di hujung. Ada tak? Ada belakang. Cukup lekat. Dengan langit, dengan bumi. Dengan musim bergilir ganti, dengan laut, dengan patah. Tuhan hantar dengan COVID mari kita ni. Boleh tengok tak? Macam-macam. Nah, itu dalil besar kali kata Allah tu bersifat dengan sifat kaunuhu qadiran, ialah hak paling dekat sekali diri kita. Diri kita ni lah hak paling dekat kali. Tapi gitulah bila dekat payah nampak. Gitu tak? Begitu. Habis itulah bila sebut, tak usah kata sebut. Biar ustaz ngajar ya. Ustaz doyak bak deki gia-gia tak nampak diri dia, nak nampak orang belah tu. Ustaz royak orang deki gini habis pala amalan. Ya tu dah. Tak apa tu? Tak nampak. Hak diri kita sendiri tak nampak orang tu. Buat apa tu? Dekat dah. Dekat dah orang bahaya juga weh. Tak nampak. Nah. Gitu. Dalil hak besar kali Allah bersifat dengan keadaan yang kuasa diri kita. Hak besar kali, hak dekat kali. Tapi tu bila tak nampak tu gak Tuhan hajar kita suruh tengok hak jauh dulu. Tengok ke langit. Tengok bulan, tengok bintang, tengok bukit. Tengok ke utuk-utuk afala yang zuruna ilal ibil. Tengok kepada utuk kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ila al-ardi kaifa sutihat. Tengok pada langit, tengok pada bumi. Tengok apa tu? Bukan tengok saja-saja, tengok supaya kita fikir. Bubuh lepala kita, bijak Tuhan. Tak ada siapa dia boleh buat gini ni. Manusia tak ada seorang habuk boleh usaha buat begitu lalu langit ni. Buat air laut. Suk mata mandai tu. Biar tu. Nak pasang motor gitu, curah air penuh gitu. Tak kuasa. Bakar motor, bawa beribu-ribu motor pun nak pasang, nak cerung air kita laut tak boleh. Tu boleh kita fikir tu. Habis tu ulama kata sunat. Kita pergi pelacur, pergi berjalan ni untuk tengok kesal-kesal kuasa Allah. Sunat. Tapi jangan acak lah. Ni hawa bunyi atas sunat, kerek lagi. Kokek patah. Kokek patah. Apa lagi duk ngacih bujai jual somtan. Kena dia. Tu tak boleh lah tu. Pergi untuk kita tengok kesal kuasa Allah. Tengok pada langit, fikir. Boleh follow. Tafakkaru sa'ah, kata Ibnu Darda. Kita fikir satu saat. Khairum min qiyami lailah. Lebih baik daripada kita semaya malam satu malam. Kita fikir apa tu? Fikir tentang kuasa Allah. Fikir tentang diri kita dalam bab ibadat. Tu boleh pala fikir lagu tu. Ada pun kalau fikir bab lain tak lain.
Fikir bab dunia lagu mana ni, aku ni. Ada boleh buat kerja lagi ni. Dan Malaysia katuk bila nak buka ni. Tu tak ada tu. Fikir dalam bab akhirat kita panggil. Termasuklah kita fikir tentang kejadian Allah. Tengok langit, fikir Allah kuasanya Tuhan. Tengok pada bumi Allah, luasnya bumi Tuhan. Fikir lagu tu boleh follow. Boleh follow lebih pada kita maya malai lagi. Namun bunyi malam ni fikir saja, maya malai tinggal terus. Jangan tinggal, duk maya dah. Duk maya molek-molek dahnya tinggal bunyi fikir, nak ambil padilat fikir saja. Warna pun nampak malam-malam cerah juga sama-sama. Dah dengar ustaz ayat malam fikir, kisah lebih baik pada maya malai lagi aku fikirlah lah ni. Pas maya tinggal terus. Jangan buat baik tu. Kau duk maya terus gila maya. Kalau kita duk melekat dah mulazamah dah istiqamah dah maya malai terus. Nu bak nu lagi. Ni bak mikir. Ada. Tu makna gitu, fikir-fikir. Fikir tentang kejadian Allah supaya ambil dalil. Ambil dalil kata kuasanya Allah. Tengok pada langit, tengok pada siang malam tu. Waqtilafil laili wan nahar. Siang malam duk gila gati dah. Biar kuasa buat. Tak kuasa. Biar tak boleh nak gila ni. Kita duk malam ni lepas tu buat biar dicerah dah boleh. Alih tak kuasa kita ni. Allah duk gila gati siang malam. Duk gila tu tujuan apa tu? Allah Ta'ala suruh kita tengok. Gila gati malam tu la ayatin. Supaya kita ambil dalil. Dalatin tubuk dalam surah, dalam tafsir. La ayatin mana dalatin. Untuk kita ambil dalil. Ambil tanda-tanda kata kuasanya Allah. Gitu. Fikir. Tu lagu tu. Ni sifat yang ke-14 ni, kalau kita bercara malam ni, tetap dengan bab keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, lawan baginya keadaan yang lemah. Lagu keadaan lemah ni kena pada perkara yang mustahil, perkara yang tak ada lagi dak sama sekali. Lepas tu boleh kita ambil kesimpulan ngaji sifat kaunuhu qadiran ni, apa yang boleh kita ambil? Mana Allah kuasa. Bila Allah kuasa, kita tak ada mempunyai apa-apa. Tak ada apa kita. Sudah di Tuhan berlaku. Punya gini lain ni tak buat kerja pula esok. Kan? Dah sudah Tuhan berlaku. Lepas tu kita nanti nyengai. Tak kena buat apa. Hanya buat baik tu nama jadi Jabariyah pula. Jabariyah ni ya suruh Tuhan berlaku. Kayak kita ni usaha ikhtiar di bangsa kepada kita. Kayak kita ahli sunnah wal jamaah. Usaha dan ikhtiar ni di bangsa. Di bangsa makna bukan usaha ikhtiar tu hak kita terus. Nama duk bahaya atas usaha ikhtiar hak kita terus. Tuhan tak ada sakut paut dak di bangsa. Usaha ikhtiar pun hakikat dari Allah juga. Cuma di bangsa kepada kita. Di bangsa kepada kita. Kita kena usaha. Usaha kerja untuk nak dapat hasil usaha mari sejik surah, usaha mari dengar supaya nak dapat sepatah dua ilmu agama. Usaha. Ada pun nak menghasil, tu bukan kerja kita. Nak boleh jaya, tu tak sudah kita. Situ tempat kita serah. Kita hanya usaha. Di bangsa kepada kita usaha. Usaha kita buat tu buat ni, pisah tu pisah ni, nak berjaya tak berjaya. Nak lagu mana kau lagi akan datang, situ kerja Allah. Fa iza azamta, Nabi kata. Bilalah kita ni kejak dah, usaha dah, pisah dah, cari jalan dah, lepas pada tu fatawakkal Allah. Serahlah kerja kita kepada Allah. Jangan serah tak buat lagi. Sahabuknya tak buat kerja lagi. Ana yang nampak weh. Duk saja orang tak ada jual dah ais kering. Dah serah. Lepas tu nampak ting, tahu dah selawat tabak habis ting ais kering. Tahu habis. Pak mana? Serah. Tawakal. Sebut tawakal tu kemah bunyi. Salah lagu tu tak tahu. Tak betul tu bani. Kena usaha Usaha kita akik ting ais kering tak tahu mutu, kita tak mutu gi cari budak-budak dah. Usaha cari nafkah. Ada pun nak laku tak saya laku, nak habis dulu tak saya habis ke. Tu situ baru usaha. Tu baru kena. Payah apa ni kita duk royak dalam bab kuasa Allah. Kita tak ada punya kuasa gapo. Cuma kita ni dibangsa pada kita usaha ikhtiar.
Usaha ikhtiar tu dibangsa kepada kita. Supaya kita nak faham betul malam ni kata, nama duk pergi kata, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Patut lagu mana? Tak kena buat gapo pula kita makhluk pakai surah Tuhan terus. Tu tak boleh, tak kena. Kerana dibangsa kepada kita usaha ikhtiar. Cari pisah. Cari jalan. Betul nak berjaya tak saya berjaya gapo situ tepat serah. Habis tu satu sahabat Nabi SAW pergi cari Nabi. Temu dalam Nabi dalam sejik. Nabi kata mari kapung sia-sia. Mari buat apa? Mari buat utah. Di mana utahmu? Duduk dalam padan. Ada ikat ada utah? Tak ikat. Kerana tak ikat? Serah kata. Serah Tuhan. Nak pergi segi dia, serah Tuhan. Tuhan tak ada kata. Nabi kata jangan buat gitu. Pergi ikat dulu. Ikat dulu utahmu. Utah ni bukan pakai cucuk hidung pelemu. Dia ikat kaki dakpai tu. Dia paut kaki dakpai sebelah naik, dia ikat buat tali tu. Tali orang Arab duk tok atas kepala tu nak nampak hitam-hitam tu. Egal dia panggil. Ikat buat tali tu perah. Tu cok dah tu. Tak pergi kanan dah hutah tu. Dia paut kaki dakpai sebelah naik ya. Hidup jadi manggung gitu. Ikat buat egal tu gak tak pergi kanan dah. Nabi kata ikat dulu. Lepas pada itulah baru suruh kerja kita kepada Allah. Tu setara sahabat Nabi. Ada lagi tempat-tempat gitu Nabi pun ajar tau. Pas kita ni sahabat dia. Tak tahu Habis tu kena dengar, kena ngaji, kena tutup supaya betul keadaan kita. Kadang-kadang setengah-setengah kita lah, bukan semua. Serah bulat-bulat. Tak ada pula Tuhan ada, Tuhan kuasa. Usaha ikhtiar ada, langsung tak pisah, tak cari jalan. Tak kena lagu tu. Kena usaha. Sungguh pun kalau kita ngaji dalam sifat Tuhan, Tuhan kuasa. Kalau ni kita tak napi lah Tuhan kuasa berlaku. Zaman Tuhan nak beri, Tuhan nak sekelip mata kun fayakun. Tuhan nak buat di mana? Sekelip mata. Ada kata kena duk sorak kawan tu, sorak kawan ni dak. Tu kerja Allah. Itu yang ke-14. Dan yang ke-15 iaitu kaunuhu muridan. Keadaannya Allah Taala yang berkandak. Berkandak makna bukan nak tupai sini. Nama sebut atau berkandak nak tupai. Bukan. Berkandak dimaksud dia Tuhan nak jadi gitu. Nak jadi gini. Nak makhluk ni jadi gini. Nak orang ni jadi tu. Berkandak dimaksud situ. Tuhan nak. Ataupun dengan makna satu lagi panggil menentu. Allah menentu. Menentui orang ni beranak nak kapung ni. Anak dia ni. Bahasa ni mak dia nama goning, ayah dia nama goning. Tu Tuhan menentu tu. Bukan jadi dengan sendiri tu. Tuhan menentu. Ini keadaan Allah Ta'ala yang menentu. Bukan kata semua makhluk ni kita ni jadi dengan tamacat orang Sia panggil. Orang Sia orang nak bertiasa tau. Bertiasa ni ahli sains ni dia kata dunia ni makhluk ni langit bumi tak kira lah matahari bulan ni sendiri berlaku. Tak ada Tuhan yang menjadi. Tu tak kita orang beriman tak boleh pergi gitu. Habis tu jangan duk tengok sangat ahli-ahli sains tu. Kalulah akidah kita tak kemah. Gaduh-gaduh kita terikut-ikut. Terikut-ikut. Ikut duk tengok dia tunjuk kajian tak. Tengok kajian dalam hutan gia-gia tunjuk matahari, tunjuk laut, tunjuk sungai-sungai, air tujung gitu gini. Baik dia sebut cara-cara dia. Dia buat syarah tu. Tamacak gini. Kita hak imi, kita akidah kita tak kejap. Akhir-akhir kesok dengan gitu. Kesok. Dia pergi kata, gini tamacak. Walau semua tu Allah Ta'ala menjadi berlaku. Bahkan ia kaji tu gitu nampak nak meh supaya ia kaji sungguh. Tuhan buat dengan keadaan bersusung. Tuhan buat tapi bersusung. Tuhan buat melaku orang panggil adat dia ni. Nak boleh gini-gini, ya adat ya gini-gini. Habis orang kaji ya boleh kaji. Kalau Tuhan tak berlaku adat susah kita. Susah. Nak akal faham dia, tanah faham dia nya tu baik orang nakal, susah tak? Susah. Ni Tuhan berlaku adat sebab menyebabkan kita mudah. Nak akal petang, tanah petang. Bau buah tu baik petang. Tuhan berlaku adat gitu. Nak wasa-wasa lapar perut, makan nasi. Bau kenyang. Tak ada nasi, ramu laksa. Tak ada laksa men. Tak ada men, hamburger.
Makna boleh juga kenyai dah. Tapi kalau Tuhan tak berlaku adab, makan dah nasi makan kenyai. Hari ni makan nasi 3 puyuk, tak kenyai-kenyai. Siap aku tu. Pas lagu mana dah ni? Kena pergi makan sekeru dah, baru kenyai. Susah kita. Letih lah kita gitu. Ni Allah Ta'ala berlaku adab supaya mudah hidup kita. Orang ahli kaji, duk kaji tu. Duk kaji adab gini. Akhir-akhir tak ada Tuhan bagi dia. Ada pun kita orang berimeh, kita orang ada akidah ni. Tuhan melakukan adat tu. Musim duk pergi ganti siapa pria musim ni hujan turun. Musim boh, hak ni kemarau, hak ni gini. Semua tu Allah Taala berlaku adat. Ni supaya gitu. Jadi kaunuhu qadiran ni semua Allah Taala menentu berlaku. Habis tu kalau orang ngaji dalam bab rukun iman ke tu. Rukun iman hak yang kena tu gapo? Beriman dengan qada dan qadar tu. Ni bab ni bab menentu Allah. Tuhan menentu dah. Taksih di azali lagi Tuhan menentu dah. Hak di Lauh Mahfuz tu 50,000 tahun belum pada Allah Taala nak menjadikan dunia ni, tu Allah Taala suruh malaikat tulis di Lauh. Tulis gia akan berlaku gia tahun ni, masa ni berlaku Covid. Tulis. Tu siap dah. Belum Tuhan nak menjadi langit bumi 50,000 tahun, tulis dah dak tu. Ni bang sehari dua ni kan di Lebanon. Kejut tengok orang. Besar abang tu dem makan berpuluh kilo makan. Tertudau. Bagi kita hak orang ada iman ni, hak kejap pergi dengan Allah ni, bila duduk sini tegak, berlaku gapo hati kita ingat tu, siap dah. Lepas pada ingat siap dah pusing lagi. Tak ada pusing dah. Nak pusing menama hak siap dah. Hak duk pusing-pusing tak ingat adik nu. Berlaku ya beratlah siap kita. Tu kena menang siaplah. Hak kena hak nak kita beratlah kita orang Islam ni lagu mana ni. Tu ada pusing lah kita. Tapi bila ingat adik nu senang tu. Cumanya kita ni bila lah ingat situ atas kita pula dah. Kalau perkara tu perkara tak canggah dengan hukum Allah, redha saja. Tuhan kena balik mutu tas kita. Tak ada jadi ceranggah apa dengan hukum Tuhan. Redalah nak buat rana balik mutu. Tuhan anak kita malah maye rebuh air ketong. Reda. Kena tak ke tu? Tak boleh hak tu ceranggah dengan hukum Tuhan. Nama dia ingat Tuhan tentu sedia dah anakku tak maye. Anakku rebuh dalam ketong Tuhan. Jangan. Hak tu tak boleh reda. Kerana ini maksiat. Reda dengan maksiat apa kita masuk capu. Reda bil maksiatun. Siapa-siapa dia pergi rela jauh dengan perkara deraka pak dia walaupun dia tak buat. Tu ingatlah pada tempat-tempat dia. Tu makna bab qada qadar ni masuk ni dalam ni. Anak kita. Omongnya dah. Ke balik ni kita sekadar nasihat jelah. Nasihat royak atau ayat ni tak boleh ni dosa qadar tu nak pergi duk katak godeh tak bukan kita dah. Habis jalan ni kita habis. Orang panggil tanggungjawab kita habis. Ya belum pada balik tu ya tanggungjawab ibu bapa. Ambil daripada dia 7 tahun kena ajar. Asuh suruh siapa 10 tahun godeh. Nama taruh nak hafal 15 tu. Atau situ godeh katak. Cubi apalah usai buat lagu mana ke lah. Bila ya balik dah, ya geti dah, tahu dah halah harai tak tangguhlah tak kita. Cumanya dalam bab tu ya ada lagi nu man ra'a minkum munkaron. Nu tak mesti anak. Tak mesti anak adik kita pun tanggungjawab kerana perkara mungkar. Kalau kita kuasa dengan tangan, tak kuasa dengan tangan dengan nasihat. Tak kuasa nasihat, kita benci perkara yang berlaku tu. Tu pun Nabi kata orang ni kurang dah iman dia ni. Kurang. Wazalika adhaful iman, Nabi kata. Orang hak bila tengok maksiat, ia tak boleh nak buat, tak boleh nak cegah dengan tangan, tak boleh nak nasihat, cuma dia duk tangga benci je. Aku tak kena budak ni buat kerja. Tangga tu, orang ni kurang iman dia. Dhaif iman. Apa tak benci pun. Lari pun tak. Kenak bagi dia ada buat maksiat pun tak. Tak ada hal panggil. Beci pun tak ada hal tu.
Jangan mai weh. Perkara maksiat ni kalau kita duk belik dengan dia lama-lama akhir-akhir jadi biasa. Bila jadi biasa kita tak benci dah. Kita boleh hoyak kita lah. Kita sendiri dulu duk soi nu, orang merdeka tu. Duk soi tu dulu. Mula-mula baca tengok orang makan agak walaupun dia orang agama asing kita tak baca. Tapi lama kelama boleh duk kat dia, tak ada hal pula dah jadi. Tu takut tu. Tu jangan main. Lama-lama dia tak ada apa pula. Begitu juga kita tengok orang Tino tak kelubung. Orang ni orang Islam. Orang Islam kita tak kelubung. Kita mula-mula tengok tu duduk dengar bab hukum haram gitu gini tak. Tengok aurat orang Tino. Mula-mula baca lah. Lama-lama bila duduk tengok jadi tak ada apa. Bila tak ada apa-apa jadi biasa. Nak oleh ubah jadi boleh kira juga rambut yang ni. Tu. Dia kena dah pula. Tu jangan main. Habis tu dia kena potong je awal-awal. Belum pada nak dia biasa, hingga sampai akhir-akhir tak ada hal. Ni keadaan Allah Ta'ala yang menentukan ni tak. Lawainya keadaan yang menentu keadaan tu pasal ni ya. Syarahnya sama ya. Keadaan ni bukan sifat bahasa ada macam mana sifat ma'ani. Dan bukan tak ada langsung kata setengah ulama macam mana sifat salbiah. Ya duk antara orang panggil wasitatun bainal wujudi wal adam, antara. Nak kata ada macam mana sifat ma'ani pun tak boleh kata. Tak ada langsung macam mana sifat salbiah pun tak boleh kata. Duk antara. Antara ada dengan tiada. Tu setengah ulama syarah lagu tu rupa. Lawai bagi sifat. Tengok baca. Bermula makna iaitu satu sifat yang sabit bagi zat selama-lama ada zat itu bersifat dengan iradah. Iaitu kaunuhu muridan tu lain daripada iradah. Bukan hak tu lodak. Lain-lain tu. Dan melazim ia kaunuhu muridan bagi iradah. Ada lazim. Ada reke. Setengah ulama kata gini rupa nak kita nampak mudah-mudah. Ini perkara nak kita nampak gambar. Tapi bukan begini. Semacam mana kita nak ambil ketah tepek dinding. Kita ambil ketah tepek pah dengan tak ada perantara elka ada ketah dinding. Apa tak? Ambil ketah tak ada gapo ni ketah kering kotak lepas tu tepek dinding dengan tak ada bokau. Lekat tak? Tak lekat. Tu. Kau hodok antara ketah dengan dinding itulah kaunuhu. Apa tak? Tu setengah ulama syarah lagu tu. Supaya nak kita nampak. Ada payah nak royak ni boleh ulama kata. Boleh kita beroyak. Panggil dhiqil ibarah. Payah kita nak beroyak. Boleh kita beroyak supaya mudah kita gambar. Mudah kita gambar ni. Ni kaunuhu. Kalau tak sabit dengan kaunuhu tak ada iradah. Tak boleh nak ada iradah di zat. Sabit dengan kaunuhu ni lah ada iradah di zat. Setengah ulama syarah gitu. Rupa gitu. Lawai bagi kaunuhu muridan tu kaunuhu karihan. Apa karihan? Bahasa kita beci. Maksud beci di sini Allah tak boleh nak menentu. Jadi dengan terlupa, jadi dengan lala, jadi dengan tergagah tu, semua tu tak menentu berlaku. Jadi dengan tabiat, jadi dengan elak tu masuk dalam kata bukan dengan kandak dak. Bukan dengan kandak kidak. Tu dimaksud kata lawai bagi kaunuhu muridan ialah kaunuhu karihan. Artinya keadaan yang benci itu mustahil tu. Mustahil tak boleh nak jadi. Bila lah buat dengan satu benci tak boleh nak ada mula gitu. Tak boleh nak ada perkara ni. Lepas tu kita tengok benda ada cukup dekat ni dalil kata Allah tu bersifat dengan kaunuhu muridan. Bila bersifat dengan kaunuhu muridan lazim daripadanya Allah tu bersifat dengan iradah. Tu yang menentu berlaku. Jadi kita boleh ambil khulasah daripada dua sifat malam ni, kaunuhu qadiran dengan kaunuhu muridan. Ambil gapo tu? Supaya kita ni kejaklah hati kita kemah. Kata semua hak berlaku daripada kesal kuasa Allah. Atas diri kita, luar pada tubuh badan kita, anak kita, jiran kita, keluarga kita, saing godang kita dan negeri semua seluruh dunia ni berlaku kesal daripada kuasa Allah. Kesal daripada Allah menentu dah sedia. Bila kita kejak pergi gini, tak ada dah lah. Tak ada betul tak ada lah betul kita wawih tu. Wawih lagu mana lah esok hari baik mana lah. Tak apa
Semua siap dah. Belaka dah semua Tuhan belaka. Kena tak? Bila Allah Ta'ala kita tak oleh hati kita Tuhan belaka ni, kena tak? Kena molek. Molek tu. Ada tu kat mana tu. Ada tu. Tengok Tuhan buat Covid ni. Banyak kita boleh tengok. Kesel tak? Hak orang tak kabar-kabarnya tak? Kabar Allah dulunya ralik. Aku hak mari sejik dah kita tengok. Dulu tak apa sejik ya. Duk lecuk seluar tu. Seluar lah, baju lah, ni nampak piyah. Walaupun sengit lagi piyah tak apa dah. Walaupun piyah ya tak betul lagi. Sengit, nampak boh piyah pun kida. Tak apa dah. Mari dah sejik. Tu. Kesal daripada Allah beri pengajari tu. Tuhan ajar tu. Tadi tu Tuhan ni kadang-kadang dia ajar dengan satu-satu benda ni yang kita nampak kata rupa orang ni. Tapi itu adalah pengajari. Tuhan ajar. Tuhan nasihat hak syarah halus-halus lama dah. Wi hak barat dah. Wi hak tak boleh buat kerja setuk tu nak kira ni setuk. Tak ingat dalam kau baru-baru berlaku nak kelik tani kena minta nuyak. Walau kita duk pergi mari berpuluh-puluh tahun dah duk pergi mari tak ada kena minta nuyak. Apa kena minta nuyak tu? Kalau kita ingat Tuhannya nah semua tu molek belaka supaya nak ajar kita. Meto sangat tak bang? Wasa tak apa, wasa apa dah. Wasa begah, wasa bebas, wasa apa tak ada apa. Tu heavy. Tuhan ajar. Ni kau seluruh nampak nak juh dah tak apa Slow sikit sekali. Lepas tu juh selama-lama lah. Jangan buat atas slow, buat pula. Tahu bodoh tak tahu lah. Cerit ni bukan sekadar katuk negeri, katuk umuh terus. Tak boleh pergi kana, tu tak boleh tegar muka. Nah. Tu dah. Jadi semua Allah Ta'ala menentu, Allah menjadi tu comel belaka hakikat lah. Hakikat comel belaka. Hak syariat, ikut syariat lagi. Hak syariat kalau ceranggah dengan hukum, itu kena marah. Kalau tak ceranggah dengan hukum, reda saja. Itulah boleh kita ambil kesimpulan kita mengaji dua sifat malam ni. Semoga Allah Ta'ala wipahai. Ambo ni sekadar syarah lah, baca syarah. Ada pun yang beri pahal dalam hati masing-masing ni Allah kita tak kuasa. Tuhan lah beri dalam hati kita hak dengar malam ni. Nampak, jelas, cerah. Tuhan beri cerah belaka. Semoga bila lah pegang kita tu cerah dah, pegang kejak dah, selamat. Kerana orang yang nak boleh masuk syurga Allah di akhirat sana, orang bawa iman. Bawa amal belum tentu lagi. Amal tambung-tambung tapi tak bawa iman nak pergi kandang. Nak pergi kandang kerana ini tekek pertama. Bak hak pertama iman. Yang kedua tu amal. Dua ni nak pergi tukar menjadi rahmat Allah. Maksud syurga dengan rahmat, bukan dengan iman amal, dia dengan rahmat Allah. Tapi nak tukar boleh dapat rahmat Allah, dua perkara tadi. Kalau tak saya kekal dalam neraka, pertama iman. Tak saya masuk neraka terus, amal. Ada pun nak boleh masuk syurga Allah, rahmat. Bunyi lain-lain tak? Hak tu lah ya. Cuma kita nak royak ipah kata nak dapat rahmat Allah, ada dua perkara ni. Iman, amal. Barulah selamat kita di sana. Utama iman. Hak tu hak utama kali. Dah. Bila kita reti molek kejak pegang molek kotor kau ni, insya-Allah iman ni lah akan tuluh. Dia ada pelita masing-masing. Kita bakit di pada mahsyar gelak ni. Nabi kata hum fiz zulmah. Mereka itu dalam gelap belaka. Ada gelap ke lemak. Apa yang nak menyuluh kita di pada mahsyar? Iman masing-masing. Iman kita. Ni iman kuat Allah. Bagaimana pelita spotlight. Suluh dia tu suk mata mandai. Ni iman kurang sikit. Sebagaimana pelita tu pelita hak duk di pelita patah tu. Kau dah tu lah. Hak ni kurang sikit sebagaimana pelita mutu. Kau kurang lagi. Hingga setengah hak kurang suk bagaimana ibu kuning tu. Saya tengok ibu kuning. Hijau malam-malam ni. Mana iman ada tapi kurang. Kurang mana mayat amal tak ada. Tapi iman ada percaya kepada Allah. Ya percaya atau Allah tu Tuhan kuasa segala-galanya ada. Tapi kurang amalan dia. Macam mana ibu kuning. Ni tak apalah asal ada. Hak tak saya tak ada langsung Allah tu na'udzubillah. Tak ada langsung. Atau orang tak ada iman tu. Tak ada iman tu ke Allah. Nabi kata atau Allah Taala sebut kata akhirat gigi antaranya mereka yang bawa amalan tamu-tamu. Wa qadimna ila ma amilu min amal.
Dia bawa dengan amalan dia tambung-tambung, bawa pergi depan malaikat. Ni aku maya ni aku puasa, aku zakat, aku haji, aku umrah. Buat amalan berzikir gitu gini. Tapi mati tak ada bawa email. Faja'alnahu haba'an mansyura. Segala amalan dia hak dia bawa bertambung-tambung, Allah menjadi sebagaimana debu. Debu terbang di hawa. Allah Tuhan kecek kat tinggi selalu. Debu, apa maksud debu? Tak ada rega. Tak ada nilai. Dan tak ada naik mata kelo, duk terbang di hawa. Ada. Kalau pasirnya ada harga tak? Apa kok stay kereta lah ni pasir? 4-500 dia mau nak tuaikan tak? Pasir weh mai 2 kiu nak tuaikan. Hanya ada juga harga. Ada harga tak? Batu ada juga harga. Ni Allah ibarat dengan debu. Makna apa? Tak ada harga sikit. Duk terbang tu, tak ada harga sikit tu. Amalan orang yang tak ada bawa email sekali. Habis tu jagalah email. Ngaji betul molek, pergi kerja molek, amallah kita reti tu. InsyaAllah Tuhan selamat kita semua. Di dunia dan lebih-lebih lagi kita nak selamat di akhirat sana. Amin. Kita beradu sekarang ni dulu. Dan ke 17 kaunuhu hayyan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna 'arifina billah, Allahumma ja'alna mu'minin. Allahumma barik ilmana, Allahumma zidna 'uluman nafi'ah. اللهم اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.